Lagi satu saya research, breakfast ni tak sepatutnya ada. Betul. Kan? Itu breakfast adalah ajaran sesat yang dicipta oleh syaitan untuk menyesatkan umat manusia. Percayalah cakap putih tu. Syaitan juga kena. Anda yang belum subscribe lagi, saya harap sudilah hendaknya anda subscribe agar menjadi pendorong untuk saya meneruskan menjalinkan hubungan rambang. Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah pengalaman yang mendewasakan. Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah Okey, saya ceritakan masa umur saya 14 tahun. Sebelum saya menceburi bidang muzik, saya tak minat muzik bang. Saya cerita sikit pasal saya lah Okay. Saya jawab sikit. Saya tak minat muzik. Saya minat main bola. wow. Bila saya sekolah rendah, kita ada house, green house, red house, macam sports day, kita ada macam. Saya tak tahu kat sana ada ke tak. Kalau sports day kita lari sprinting, challenge kan? So masa tu kalau 100 meter, 200 meter, memang I think saya gifted lari paling laju. Lari pecut. Mesti saya angkat ni. Saya lari pecut. Kira kalau orang kalau nampak saya kat tepi, alamak, mamat ni pula. So memang saya angkat lah. So since that saya tengok macam okay, saya dah minat bola. Dah aktif main bola. Start main bola. Set 1 saya masuk. Masa tu kat Singapura, Jintai ni, sekolah Jintai, menengah Jintai ni, kalau cerita pasal bola memang dia sekolah nombor 1. Jintai. Dia champion dia. So saya pilih sekolah Jintai ni. Tapi budak-budak dia pun boleh tahan. Dari segi apa boleh tahan? Budak-budak dia nakal. Kira geng-geng jahat ni lah kan. So saya pun pergi, secondary 1 saya pergi dapat selection. Dapat main bola kan. Sekali kena tangkap bang. Isap rokok dalam toilet. Baru nak try lah kononnya kan. Baru nak try kena tangkap. Umur berapa masa tu? 14 tahun? Saya 13. Okay. Menengah satu saya dah start. Adalah abang-abang yang kat atas ni kan dah start. Try lah rokok. Saya pun try kan. Waktu tu rokok Captain Black. Dia color coklat. Dia bau kopi je lah kan. Saya pun try. Ni dah habis sekolah ni. Training. Toilet sekali cikgu masuk rendah. Cikgu masuk atau memang tak boleh lari lah. Tak, yang saya pelik. Saya dah panik ni. Saya boleh je buang dekat jalan jamban tu flush kan. Pegang lagi rokok tu. Saya buka, dia ambil siapkan ziplock ni. Dia ambil ziplock, dia masukkan rokok dalam ziplock, kira evidence lah. Evidence lah. Permulaan tu saya kena buang daripada sport. Lepas tu saya kena public caning, dua public caning. Saya isap rokok dalam toilet. Bukan saya seorang lah, ada lagi 3-4 rakan lah. So, bila saya dah hilang arah. Because what I'm gonna do, saya dah tak, I like to play football and then saya dah kena kick out gini. Saya dah start lah merepek lah, saya campur dengan buat benda bukan-bukan. Masa saya budak, I'm just sharing lah. Saya dimasukkan lock up 6 kali. Wow. 6 kali masuk lock up, 4 kali naik mahkamah. Mak saya pergi kerja, tukar aduh kan. Mak saya pergi kerja, tukar naik court, turun court, visit saya je kerja dia. Saya kesian betul dengan mak saya, betul. But okay lah, it's for me, sebab saya hilang arah, sebab saya tak tahu apa nak buat. So, I still tak give up. Masa saya dah kena buang tu, saya masih lagi macam balik sekolah, campak beg. Sebab waktu tu kita kat bawah kan ramai budak-budak suka main bola. Campak beg, main bola. Campak beg, main bola. Campak beg, main bola. Sekali satu hari tu, bila saya nak campak beg tu, bapak saya sudah lock gate rumah tu, dia dah lock. Dia tak kasi saya keluar. Saya cakap, "Bah, kenapa ni? Kau nak keluar, kau nyanyi dulu." Bapak saya ni dia seorang musician. Oh ya. Ya, dia main gitaris. Dia kumpulan dia dulu Black Coffin. So Black Coffin ada satu ketika dulu popular di Jurong Singapura sebab waktu tu ada expo. Di Taman Jurong tu ada expo, ada macam-macam band.
Even though abang Man Kidel pun pernah main kat situ. berhijrah ke sana, duduk ke sana. Kira memang abang Rosli Mualim semua daripada situ lah. So satu hari tu nama ayahnya apa? Din, Alauddin. Dia dikenali sebagai Din Black. Din Black, okey. Dia main gitar. Okey, satu hari tu, sorry. So lepas dia dah lock gate tu, dia nyanyi lah. Saya terpaksa, saya tak nak nyanyi lagi. Sebab saya tak minat nyanyi bang. Bagi saya macam, apa barang nyanyi ni? Macam kedi tu lah. Macam kedi. Ada kedi. Tak, sebab saya suka lasak. Ya, saya suka lasak. Saya suka macam sports, macam main bola, main rugby ke main police active. Saya suka lasak. Saya tak suka pasal apa benda kan. Saya tak nak. Saya tak apa lah. Tak main bawah tak apa lah. Duduk rumah. Asalkan jangan nyanyi. Tak nak nyanyi. Nangis-nangis tak nak nyanyi. Seminggu kemudian dah tak boleh tahan. Saya cakap, tak boleh ni. Aku nak main bola ni kan. Nyanyi je kan. Nangis. Lagu pertama tu yang saya nyanyi tu. Abang teka lagu apa? Camellia. Bukan. Lagu English ke lagu? Iklim. Kau bagai. Itu lagu saya karaoke bang. Menangis terus saya nyanyi sebab tak nak nyanyi nak turun bawah je pasal kan. Is that hari-hari saya kena buat benda tu. Hari saya kena buat benda tu, buat tapi saya masih tak serius lagi dalam menyanyi ni. Saya menyanyi sebab saya nak turun bawah main bola je. So saya nyanyi. Sekali masa saya dah hilang rasa, saya campur-campur, saya buat macam-macam hal lah. Dan first kali time saya primary, saya masuk kelas lambat. Masuk kelas sekolah lambat. Cikgu saya ingat lagi daripada Cikgu Rosli. Dia sudah cok klaim saya bang. Wow. Dia dah cok klaim saya kat atas meja. Boom. Sebab saya mungkin saya terbiadab sikit dengan dia ke apa kan. Dia dah cok klaim saya. Dia cakap, next time kau masuk kelas lambat. Kalau dulu kan kau cikgu kita buat apa-apa memang boleh ni. Kalau balik komplain mak memang padan muka kau. Kalau sekarang memang tak boleh lah. Sekarang sikit-sikit su lah, telefon polis lah kan. So, okay. Kau cekik aku depan ni, tak apa, nanti kau. Tunggu kau. Saya tak boleh buat apa-apa lah kat dia, memang dia besar apa. Habis sekolah je, saya ambil pen, saya tengok kereta dia kan. Saya crashkan kereta dia. Kereta dia drive tu kan. Saya scratch. Saya ulang, saya tengok tak ada orang. Saya ulang alik. Saya scratch. Teruk rabak lah. Kereta dia scratch. Lepas tu besok dengan selamba je lah. Muka kan. Saya macam muka tak bersalah pergi sekolah balik. Kan? Masa tu sekolah di Jurong Town. Turun macam tak ada apa-apa. Lepas tu habis sekolah. Polis semua dah turun. Polis semua dah turun sekolah. Ni macam sudah seram ni. Silap saya bagi tahu kawan saya. Kawan rapat saya. Kawan rapat ni snitch. I mean kita punya classmate lah. Dua tiga orang. Siap kata dia kena cekik aku kan. Konon time budak kan. Dia cekik aku kan. Ambil kau kereta dia aku scratch kan. Sekali polis pun sampai. So bila polis dah sampai, semua student tak boleh balik. Selagi siapa tak admit, selagi tu tak boleh balik. Jadi semua tak mengaku. The whole class daripada primary 1 sampai primary 6. Semua tak mengaku, semua dia. So kawan saya dah semua dah tengok kiri dia. So saya pun macam, alamak. Aku kan gini, kita budak kan, di confirm diorang mesti muntah nama saya kan. So saya pun angkat tangan lah je, angkat tangan. So masa tu diorang tak boleh gari saya pakai cuff tu, handcuff tu. So diorang pakai apa? Cable tie. Cable tie. Dia pakai cable tie, dia gari saya kan. Kira semua tak sekolah. Padahal kan. So bila itu first case lah. Tapi KID diorang tak charge saya masuk lokal, tapi diorang tak charge saya pergi mahkamah. Diorang kasih chance lagi. Yang second punya dalam mendengar kedai kopi pula bang. Ada apa jadi?
Oh, saya pecahkan kedai kopi. Kenapa? Saya kawan saya 4 orang. Dah malam. Aha. Dah malam. Kenapa? Sebab rompak lah bang. Lagi. Rompak. Umur berapa ni? Ini dah belasan. 12 ke 13 gitu. Ni second case Ni saya ceritakan pasal second case Ini malam. So, saya keluar malam dengan kawan saya. Kedai dia ni macam, dia kedai kopi. Tapi kedai kopi dia besar. Dia banyak stall kat dalam tau. Faham tak? Faham. It's a big hawker center tapi banyak stall lah. Stall Cina, stall Indian, stall Malay, semualah kan. So, saya sudah masuk ke dalam. Dah habis, kita sapu semua orang. Saya dengan kawan saya 4 orang ni, saya ingat lagi. 2 plastik beg hitam besar saya bawa ni, semua duit. Duit ni, 2 plastik beg hitam. Saya sendiri malu dah cerita kat abang, tapi tak apa, saya share kan. Saya bawa 2 plastik beg. So bila kita dah berjalan begini, memang cara kebetulan lah. Kawan saya kat depan, saya kat belakang. Dah lepas dah ni. Each person, 4 orang, each person carry 2 beg plastik beg hitam and 2 tu duit. Duit dengan phone card. Abang ingat tak dulu masa, saya tak tahu sana ada guna phone card tak dulu. Waktu handphone tak ada, public phone. Pager, lepas tu pakai masukkan phone card. Kan? Yes. Kan ada phone card tu kan. Saya curi tu, lepas tu jual-jual kat orang kan. Orang kan macam itu lah. Terus kan. Sekali, tiba-tiba dah lepas, dah happy ni kan. Oh, kita kaya. Kan. Badan muka dua, dah pecah kan. Sekali kebetulan kereta polis lalu. Ya. Saya tak nampak kereta polis tu. Tapi kawan saya dia dah lepaskan 2 plastik beg tu. Tak kasih warning ke. Dia terus pecut. So, apa dia pusing? Bila pusing, oh lemah kereta polis. Dah kena second case pula kan. Aduh. Tapi masih diorang tak charge. Tak juga. Diorang keep in view. Sebab saya bawa 16 tahun kan. Juvenile. Masa tu memang undang-undang macam ada leniency sikit lah. Sebab memang zaman tu memang banyak zaman-zaman budak nakal lah kan. Belum ni lagi. So habis tu dah masuk lock up lagi, keluar KIV diorang simpan lagi, tak nak charge. Sebab masa tu umur saya 13, 14 lah keluar. Sebulan, 2 bulan buat lagi bang. Rompak. Bikin lagi kes kan. Rompak lagi. Ini kali nursery, sekolah nursery. Ada tapi duit ke? Semua kawasan Taman Jurong. Kawasan Taman Jurong tu tak ada kedai yang gua tak pecahkan bang. Tapi bukan gua seorang lah, dengan member yang lain lah kan. So kena lagi nursery. Tapi nursery tu waktu kita nursery dia besar, tapi waktu kita pecahkan tu memang tak ada apa-apa dalam. Malam. It's not, kita rompak bukan sebab pecahkan tempat tu, bukan sebab kita nak ambil, it's a thrilling macam something thrilling bagi kita lah buat benda tu kan. So, kita pecahkan tu, tank tu kita taruh sabun lah, ada ikan berenang kita taruh sabun lah, kita Pedajal lah kira. Dikit lah kan. So kena panggil, ada thumbprint apa, kena panggil, kena 3 orang hold lagi, KIV lagi, masuk lock up kan. Sebab ada fingerprint semua, tak boleh lari lah kan. So kena KIV lagi, diorang kasih chance lagi. Third kan, tak nak charge. So yang last ni, saya waktu saya lepak ni, saya suka lepak dengan abang-abang. Saya tak suka lepak dengan sama umur dengan bayar dengan saya ataupun bawah saya. Sebab pada saya yang abang-abang ni, I get learn advance tau. Saya dapat advance sikit. So saya jumpa dengan abang-abang ni. So abang-abang ni memang hari-hari kat sini lah. Dulu kalau abang-abang kat situ memang bagus bang. Diorang kira jaga kita. Kalau macam diorang tahu budak-budak isagam ambil ubat ke kan, diorang belasah. Betul, diorang jaga tau. Diorang jaga. Betul, Diorang kan macam, kau ambil apa ni? Kau isap rokok? Kena memang mak bapak kita pun tak kisah kan. Kau kalau nampak dia isap apa, belasah je kasih. Memang dulu gitu. Sekarang memang tak boleh kan. Kau nak apa, lantak kau lah kan. So, kawan saya ni ada master key lori. Dia tahu drive. Dia ada master key. So, tiap-tiap malam kalau macam kita bosan, kita nanti pergi kat kapak lori.
kononnya malam 12 itu pergi adventure lah. Duduk belakang. Tapi nanti pagi kita park kat tempat yang sama balik. Tapi bawa jalan drive Willy lah. Bila owner orang lain pakai lori, bukan kita punya. Ya. Cuma dia punya master key tu boleh buka lah apa-apa lori lah kan. Lori open kat belakang kan. So okey lah, serta-serta tu tiap malam tu kita start lah. Okey, cek lori lain pula. Tak boleh sama. Sebab sama nanti suspect kan. Nanti owner boleh suspect. Kita kena cari lori lain lah. Orang dengar pergi kubur, adventure, tengok. Oh, syok lah. Sekali dah like 6-7 months dah berlalu, ada roadblock. Ada roadblock. Dia cerita dia macam gini bang kan. Dia 4 orang Okey, saya dengan member saya 2 kat belakang. Driver dengan ada satu dia, abang saudara saya dia. Dia ni gemuk. Dia duduk depan. Okey, dia duduk depan. So bila diorang jam brake tu, kawan saya dah lompat dah lari tau. Dah lompat dah lari. Saya tak perasan lagi sebab saya tengah main angin, tengah syok kan angin dekat luar kan. Tengah roda-roda kan best. Dia dah lompat, macam tu boleh lompat ni kan. Saya tengok kat depan, rupanya roadblock. Ada roadblock, random roadblock lah. So kawan saya jam brake, terus nak lari. Yang saya pelik ni bang, yang betul-betul saya pelik ni, saya kecil. Macam saya mention tadi kat abang, saya sprinter dulu kan waktu saya ni kan. Macam mana abang saudara saya boleh lari ke depan ni daripada saya? Dia gemuk. Kalau dia gemuk besar, dia boleh tinggalkan saya ni. Depan ni kan, saya cakap, celaka kan, saya sampai sempat buka slipper, saya lari. Kena lah, saya kena. Saya tengok macam, dahsyat juga lah polis Singapura ni. Walaupun orang ada pistol, ada carry a lot of things, tapi orang lari. Dia boleh kejar lagi. Orang boleh kejar lagi. Tapi yang dia saya boleh kejar sprinter saya tu lah. Saya tu. Macam mana adrenaline dia boleh macam tu kan. Dia terus kan. So kena investigate. Investigate mati-mati saya tak nak mengaku. Mati-mati saya nak mengaku. Sebab dia abang saudara saya apa. Oh, tak nak bagi tahu tak nak bagi tahu siapa yang tak nak bagi tahu. Saya dah kena. Saya dengan kawan saya seorang dah kena. Tidak snitch je. Saya tak nak ni lah kan. I don't know where he stay, I don't know them, I just knew them. Got nothing to do ni. Mati tak nak mengaku lah. Sekian kawan saya seorang ni dah muntah lah. Dah muntah sebab saya cover dia sebab dia saudara saya. Yang ni just members apa. So, dia dah muntah, kita pergi rumah abang saudara saya ni, duduk. Sekali nak tangkap abang saudara saya lah. Sekali bila dia berbual dengan pakcik saya tu, bila investigator tu tahu yang dia pakcik saya, dia terus ketuk kepala saya. Si polis tu terus, ini saudara kau, sepupu kau cakap kau tak tahu rumah. Aduh kan. Ambil lari kan. Mati-mati kau tak bagi tahu depan pakcik saya. Itu saya kena charge. Itu bila saya kena charge 4th case tu, saya mahkamah tu judge tu Cina perempuan muda tu. Dia macam dia leniency lah, boleh nampak dia macam very lenient dengan budak-budak muda. So dia macam dia cakap lah dekat interpreter lah, dia yang kat sebelah saya ni, apa dia call it bang? Yang selalu kalau depan mahkamah bila juri cakap dengan dia akan terangkan kat kita dalam bahasa Melayu. Penterjemah. Terjemahkan something macam tu lah. So dia cakap, kali ni aku dah tak boleh kasih kau chance lah. It's because kau already did 4th case dalam masa ni. So kau kena pilih antara ni dua. Boys home, dulu kalau bawah 16 tahun, dia ada boys home, Muhammadiyah, sama hostel. And dia adalah grace dalam untuk budak-budak bawah 16 tahun ni lah. Sekolah-sekolah juvenile Bukan sekolah juvenile, dia macam apa nak cakap penjara juvenile. Penjara juvenile, okey. Something macam gitulah, penjara juvenile. So saya pilih boys home atau Muhammadiyah. Macam kalau boys home,
apa yang dapat belajar, tak dapat belajar. Sebab Boys Home dia macam biasa je, dia gitu je, dia tak ada ni. Kalau Muhammadiyah at least ada macam belajar agama kan. So saya pilih Muhammadiyah lah. So dia ketuk 36 bulan kat dalam Muhammadiyah. So daripada situ saya mula start belajar agama ni lah, agama. Dan guru saya, so saya tak tahu lagi saya boleh menyanyi masa tu. Selepas tahun saya dah pandai mengaji, dah pandai makraj dengan ustaz saya ni, taranum, semua saya dah belajar. So setiap kali bila Pak Azan saya kena azan. Setiap kali bila nak baca Al-Quran depan orang-orang ramai, kalau bulan puasa ke waktu, saya ingat lagi Tampines, Rabbani turun Singapura. So saya pembukaan baca Al-Baqarah. Seluruh Al-Baqarah. So memang waktu tu baru saya realise macam, okey, maknanya aku boleh nyanyi lah kan. Why not aku nak kena try lah nyanyi kan. So lepas habisnya 36 bulan tu, saya keluar, jadi setan lagi lah. Jadi setan lagi, keluar lagi, buat lagi kan. Saya buat lagi. Saya kena section 148. Kalau kat Singapura tu section 148 dia panggil rioting with weapon. Rioting with weapon? With weapon, yes. So, bergaduh lah? Bergaduh secara ramai. Kumpulan. Gang fight ke apa? Gang fight. Macam mana kisah ni berlaku? Alah biasalah dulu masa macam, bukan hal saya pun. Hal member. So dulu zaman-zaman gangster maju betul. Saya pun tak mau cakap lah. Cakaplah sikit-sikit. Bawa siap ni bawa barang semua ni. Memang dah tak fikir apa je kan. Jadi rating semua, dia jatuhkan 148. Memang secuak sebab waktu tu minimum sentence 148 ni 2 tahun 2 rotan. Itu minimum. Maksimum 5 tahun 5 rotan. Wow. So bila dengar macam tu je, saya tengok mak saya tengok saya, kan, saya pun dah cuak kan. Saya cakap 2 rotan berat ni kan. Kalau 2 rotan dekat public sekolah tak apa lah. Kan public sekolah ataupun kat Muhammadiyah pun saya kena 7 rotan. Saya pun okey lagi boleh angkat. Jangan prison ni rotan, saya tak sanggup. Ui, berselirat sepanjang hayat. So mak saya pun nak fight lawyer. So fight lawyer. Waktu tu saya dah dekat askar. Dah dekat? Dalam askar dah. Oh dalam askar? Dalam askar dah. Dalam askar, NS. So lawyer saya jumpa komander saya, suruh komander saya tuliskan I'm an obedient soldier. Ini national service lah, wajib untuk ni kan, dah semasa 2 tahun tu kan. Tuliskan letter yang saya ni obedient soldier, good soldier gini. Padahal tak pun. padahal dekat dalam sarkis juga kan. Orang dah polis je masih tidur kan. Orang tadi teruk lah kan. Tapi dia buat lah. Itu yang saya respect komander saya. Dia buat untuk saya kayak gini. Sikit dapat jatuh kes tu 146. Maknanya 146 tu unlawful assembly. Kalau dalam bahasa Melayu apa dia panggil bang? Perhimpunan haram kot. Yes betul, perhimpunan haram. Saya haram. So unlawful assembly ni maksimum 6 bulan saja. Okey. Dia boleh pergi. So minimum 3 months lah. So masa tu saya kena 3 bulan. Jatuh hukum lah 3 bulan. 3 bulan penjara. So juri tu gini lah kat saya. Bukan juri saya, lawyer saya. Lawyer. Oh lawyer. Lawyer saya gini kat saya. Tapi dalam hati saya, 3 bulan pun duduk juga kan. Maybe the intention is, yelah daripada kasih kau, drop kick. 5 tahun 5 sebatan. Kan. Dah jatuh kan kasih kau ni je pun. Saya cakap, okey lah terpaksa hadap lah kan. So saya masuklah Queenstown Remand Prison tu. Queenstown Remand sekarang dah tak ada lah. Queenstown Prison tu dah dipecahkan. So masa saya masuk tu, saya paling kecil. Yang lain semua dengan bertetu, dengan bermasa-masa semua. Saya cuak lah, memang saya cuak lah kan. Tapi apa kalau jadi fight mesti fight kan. Tak boleh kan. Fight mesti fight lah. Okay. Masuk dalam satu cellmate tu baru kenal-kenal kan. Saya cakap bro, kita semua simple kan. Yang penting kita jangan gini je. Apa tu maksud? Maksudnya jangan baring beginilah kan. Kita berbual-bual, kira paskan time lah. Jangan buat diri sendiri gini duduk
renungkan apa aku buat gini kan. Dia jadi boring lah dalam sel tu. So dia tak nak that atmosphere macam tu lah. Dia nak macam kita berbual-bual, buat some games, teka-teki, video joke, something like that lah. So setiap 10 pagi kita turun yard untuk exercise, buat apa-apa lah, main takraw, main ni. Waktu sendiri itu? Dia kasi 1 jam aja, 10 sampai 11. Okay. Lepas tu masuk dalam sel balik. Sel tu 4 orang dalam satu sel 4 orang. Tapi kecil bang, kecil. Memang kecil sel tu. Dia sel dia, macam nak cakap lah. Kita tidur 4 orang ni, kita buat kotak tidur 4. Faham tak? Dia macam selang-selang gini, kepala-kepala, kaki-kaki lah. Macam gitu lah. Dia kecil sangat lah. Wow. Memang, ini gila. Memang gila. Tapi, balik pada yard tu, saya turun. Saya ternampak satu baju belang ni. Dia kalau kat dalam tu, kalau baju belang, maknanya itu kes yang ke tahap kritikal. Kira dia jalan jauh, contohnya macam dia perogol bersiris ke, pembunuh bersiris ke, ataupun confirm dihukum gantung. Tapi dibiarkan dalam yard juga bersama dengan the common. Yes, common folks. But dorang special cell. Cell dia special. Dorang special cell, seorang aja. So dia Cina, Australian born Chinese. Dia masuk Singapore, dia select cocaine. Sekeliling pinggang. So dia ditangkap dekat airport. So saya turun je pun saya duduk. Saya memang, saya duduk dengan saya punya cellmate aja lah. Yang lain pun memang cuak lah tengok kan. Gua paling kecil kan. Macam cakap, ni kalau siapa nak ajak gua try kan memang rabak juga ni kan. Tapi tetap kena try kan daripada ni kan. Sebab gua dengar juga kan. Sekali dia panggil saya bang. Yang Australian born Chinese ni, dia memang suka lepak seorang. Tak ada orang pun berani dekat dia. Mata dia bengkak bang. Setiap turun jet mesti mata dia bengkap merah. Kenapa? Tapi orang cakap mungkin dia dekat sel, dia nangis lah tiap hari. Sebab dia dah tahu confirm dia akan hadapi gantung. Dia tak boleh lepas. Mungkin dah terlalu banyak. Walaupun ditapis, dia tetap akan gantung. So, dia panggil saya. Boy. Lagi saya cuak. Sebab diorang dah cakap, Cina tu kau jangan kacau. Dia kira confirm jalan gantung. Biarkan dia seorang-seorang. Dia still macam exercise. Aktifkan diri dia lah. Badan semua fit lah. Badan mau jadi. Sana kalau dah jatuh hukum gantung, diorang tak terus gantung. Diorang simpan 2 tahun lebih, baru diorang gantung. So, dia panggil saya, boy come here. Mak ni, apa dia nak buat dengan aku ni kan? Cakap jangan macam dah. So saya pun pergi lah. Yes. Cakap what happened? What you do? Saya pun ceritakan aku buat gini lah. Cakap, kau rasa apa yang kau buat tu betul? Okey lah. So dia macam advice saya bang. Dia macam berbual panjang dengan saya. So kau nak tunjuk kau hero lah. Kau nak tunjuk yang kau ni, remaja, kau masih muda macam gini, kau tak kesian ke orang tua kau? Like give me so much advice. Since then, every time bila turun je, saya akan duduk dengan dia, berbual dengan dia advice saya. You know that aku dah tak ada second chance. I don't have that second chance. Kau ada that second chance. So when you go out, find something that you really want to do and focus on that. Avoid semua benda-benda yang sekeliling kau ni, avoid them. Find your ini bukan ustaz yang nasihat saya ke apa tau. Dia bukan kat Muhammadiyah pun ustaz nasihat pun tak jalan. Tak jalan. Bahasa juga jadi ini juga buat juga benda-benda bukan. Tapi ni Australian Chinese dia nasihat saya. Saya rasa bang, since that saya keluar belasan tahun sampai sekarang saya tak pernah pun sekali pun tak pernah pun 3 hari. Terus saya fokus on my music lah. Saya cari music saya lah. Terus from there lah. Music save my life lah. Senang cakap lah. Kalau tanpa music ni memang saya tak ada arah. Saya mesti like doing my, living life dangerously. Yeah. But I think I don't regret because I learn more.
saya belajar banyak daripada apa yang saya lalui masa saya budak-budak. Even though mak bapak saya try their best to stop me from doing it. Even though malah diorang gate, diorang lock semua. Dulu gate kan, kita gate dua gini kan. Gate kita dua gini. Tapi kita ada cangkuk dekat atas tu, kita boleh buka dua kalau nak masukkan barang refrigerator ke apa, barang-barang besar kan. Boleh buka dua kan. So bila gate tu dah tutup, dia dah lock, saya cangkuk atas tu, saya buka gini. Dia buka, boleh buka sikit je sebab dia dah lock. Tapi atas dia lopong. Boleh lah. dah boleh ni. Saya panjat lah keluar. Dah lepas kepala. Lepas kepala je keluar. Dia buat itu. Sampai diorang tak boleh kontrol. Sampai bapak saya sendiri cakap, abang ni dulu pun jahat tau. You know. Abang minum, abang ni macam-macam abang buat. Tapi abang pun tak jahat macam kau ni lah. Abang cakap. Dia cakap, abang tak faham lah dengan kau ni. Itu lah cerita dia. So bila saya dah keluar tu, saya fokus dengan bidang muzik lah. Saya terus dengan muzik lah. So pelan-pelan. Tahu ke nama Australian born Chinese tu? Yang so saya dah lupa dah nama dia. So 3 bulan. 3 bulannya je saya kat dalam situ kan. Memang hampir setiap hari bertemu dia dengan life advice dia. Dengar dia penasihat dia. Dan ada juga saya campur dengan lain-lain jugalah. Black contohnya. Ada situ Ada satu member ni nama Black. Dia dekat dalam baju belang juga. Tapi dia second timer manslaughter. Mak ai. Tapi dia punya manslaughter pun kelakar. Tanpa niat, memang tanpa niat pun. Dia buat apa? Dia cucuk pakai penknife je. Dia cucuk orang pakai penknife. Penknife tu tercucuk. And then happens to be mati. Tercucuk ke dia bergaduh? Dia bergaduh lah. Bergaduh lah. Dia bergaduh pasal apa? Pasal biji. Pasal biji. Pasal biji? Dia cerita kat saya mah. Tapi Black ni memang dia dahsyat lah. Dia dekat dalam kira memang orang kira geron kuat lah. Sebab dia kat dalam dia rajin fight, dia macam split, tiap pagi mesti split. Dia kira aktif. Masya artis lah. And dia jaga orang, dia jaga budak-budak bagus. Macam lagi muda budak tu kan, lagi tu dia akan jaga, dia guide lah. Dia macam yang Australian born Chinese tu lah. Dia orang Daniel apa? Daniel lah, tak salah saya nama dia. Daniel tak salah. Yang Cina tu? Yang Cina tu handsome burger bang. Handsome burger, muda. Handsome burger, muda. Tapi itulah. Okay. Abang jangan fikir bukan-bukan. Saya straight tau. Saya tak ada fikir apa pun tu. Saya straight Cuba compliment lah. Dia handsome. Kira, kalau dah handsome lah kan. Nak buat macam mana kan? Dia panggil orang handsome kan. Dia memang handsome burger. Memang saya ingat, tapi muka dia memang saya ingat lagi. Sebab mata dia lah bengkak. Setiap pagi bengkak, merah. Saya tak nak tanya lah kan. Sebab nanti kan apa cita-cita menarik yang dia ada kongsi, yang boleh dia kongsi kan. Dia cakap dia tak diberikan second chance ni sekarang. Dia bawa second chance lah actually lah. Kebanyakan cerita dia. Kau tengok aku ni sekarang. Look at me now, I don't have a second chance. I'm confirm. Kira dead in few months. Tapi yellow of hole lah kira kan. So what I can do now is advise you lah. This is what I can leave for you. Kira ini apa yang aku boleh tinggalkan untuk kau lah sebelum aku pergi lah. After these 3 months kau keluar, do the right thing and just sampai sekarang lah saya tak boleh lupa. Saya bukan tak boleh lupakan otak-otak nasihat saya tak boleh lupakan dia. Tak boleh lupakan dia. Kan? Dia punya nasihat tu macam wow. Lepas tu 2 years after, 2 years after keluar news dia dah digantung, ada family dia datang Singapura daripada Australia. Datang Singapura macam yalah taruh candle ke apa benda kan. Maksud saya datang juga kat situ lah. Pergi juga Saya pergi juga. Cuma kita tak boleh masuk dalam, kat luar je. Macam ni. Sebelum dia digantung? Sebelum dia digantung. Pada hari yang dia digantung. Dia kat Singapura ni gantung setiap kali pada
time-time nak subuh macam tu lah. So 12 malam kita dah ramai jugalah masa tu support dia time tu. Wow. Termasuk Niang. Oh, diorang sebab diberi apa? Sebab dulu terakhir sikit je gantung. Sekarang dah tak boleh kan. Oh, sekarang tak ada dah eh? Sekarang bukan tak ada. Dia tengok ni macam contoh kalau dia tengok certain drugs. Kalau grade A tu still mungkin ada gantung tu. Macam yang lain-lain tu dah tak ada lah. Kurang lah sebab dah di fight kan. Ya. Yeah. Ni untuk gantung ni sepatutnya bila orang ambil nyawa seseorang tu harus digantung kan. Ya. Digantung tak faham lah. Takkan dia nak gantung farmer. Betul lah. Farmer. Kalau sana farmer kan. Tidak apa di Malaysia ni saya pun rasa setuju lah hukuman mandatory terhadap kesalahan dadah gantung tu mesti di-review balik lah. So sini dah okey lah. Dah tak ada lah. Dalam penjara 2 kali. Dalam penjara 2 kali. Yang kali kedua tu yang 3 bulan tu. Kali pertama tadi berapa lama Kali pertama bukan penjara, itu kat Muhammadiyah apa? Muhammadiyah 6 bulan. Itu kira penjara ke tu? Itu kira penjara. Dia bukan penjara lah. They call it Muhammadiyah Welfare Home. It's like rehabilitation lah, something like that. Rehab center lah. Dia ada pagar-pagar besi dia ke apa semua tak ada. Dia macam dia tak ada tembok ke apa. Dia just normal fence saja kat luar. So orang boleh lari anytime. Oh ya. Ya, tapi ada orang lari, ada orang tak lari lah because kita dah welfare apa. Kita ada macam homely, they call it homely. Kalau kita behave well kat dalam, dia orang kasih kita balik hari Jumaat, Sunday masuk balik. Di kawasan-kawasan macam mana tempat ni Singapura kan kecil. Di kawasan high rise building ke? Mountbatten Road. Mana dengar? Tahu, tengah-tengah bandar juga kan tu. Ya, dia dekat Mountbatten Road. Dululah waktu saya kat Muhammadiyah, sekarang Muhammadiyah dah dekat Bedok lah lain. Dia satu banglo. Satu banglo, yes. Satu banglo. Dia satu banglo depan swimming pool. Ada swimming pool semua? Ada. So, welfare lah. Dia quite welfare lah. Macam weekend nanti dia bawa budak-budak pergi swimming, mandi-mandi. Nanti solat Jumaat pergi masjid, bawa tabung dengan muka selamba kan. Untuk mendermakan Muhammadiyah ni kan, dengan stiker. Tapi kita happy lah sebab kita nak keluar kan. Bosan kan kat dalam kan. At least keluar pegang tabung lah kan. Macam mana. Pakaian macam mana? Pakai baju apa? Baju kurung. Baju kurung. Okey, kalau kat Malaysia baju kurung perempuan kan. Jadi kita cakap baju kurung. Baju kurung kan. Lelaki pun boleh kan. Baju Melayu lah. Songkok hitam. Songkok hitam. Songkok hitam lah. Ya. Macam tu lah. Sebut songkok hitam tu, bila saya sebut songkok hitam, saya teringat satu perkara yang saya merasai. Sorry abang dah tak isap rokok ke? Tak, saya tak isap rokok. Oh, dahsyat lah. Sekejap dulu saya isap rokok. Saya dah berhenti 2 tahun dah. Wow. 2018 saya berhenti. Saya fikir masa 2018 tu saya banyak sangat pergaduhan di sana sini. Gang fight lah. Tak ada lah. Lepas tu saya isap rokok macam takut dia jadi banyak dan saya tak fit because nak fight dengan orang ni dia perlu fitness. Bukan aja nak fight tumbuk perlu fitness. Tapi nak bergaduh dengan orang ni, bergaduh dengan tu, nak lawan tak cipta dan sebagainya, you got to be fit. Saya rasa saya kena betul sihat. Mental saya kena sihat. Lepas tu saya fikir okeylah berhenti lah. Saya berhenti, saya cakap semua benda vape ke apa, rokok ke apa semua saya tak nak. Dalam masa beberapa hari je saya cakap okey berhenti. Rokok saya berhenti, stop macam tu je. Lepas tu okey saya vape untuk 1 hari 2. Lepas tu saya alah ni merepek ni bawa vape macam pondan apa. Tak ada withdrawal. Exactly ni saya nak masuk hospital. Okey. Masuk hospital. Masuk hospital. Withdrawal.
Lepas tu agak body saya satu pagi tu saya bangun tu macam macam terkejut tau. Macam saya tak tahu macam mana nak describe, macam jantung saya kena impap ke kena apa. Saya ingat saya kena heart attack. Betul macam badan saya macam apa ni? Apa yang berlaku dengan aku ni? Koyah. Saya pun tak tahu nak describe apa. Bini saya dah keluar pagi. Betul saya call dia. I'm not feeling well. I don't know why. So dia balik rumah. So kita terus pergi hospital. Masuk dalam 4-5 hari. So, apa sakit dia? Simptom dia macam gastrik, dan gastrik ni macam heart attack. Saya ingat saya kena heart attack. Lepas tu bila diorang buat uji darah apa semua, dapati saya tidak ada heart attack, tidak so, ada. Doktor tu ada bagi tahu abang, is it anything to do with you quit smoking ke apa ke? Sebenarnya tak konklusif. It could be many things. It could be gastric juga, because gastric punya simptom-simptom pun macam heart attack. Lepas tu, tapi yang pasti bukan heart attack, because kalau heart attack dia menghasilkan chemical tentu badan kita yang tak ada, yang saya tak ada. Saya rasa dia satunya dia withdrawal. Stress daripada kehidupan stres tu. How we avoid them? Yang mana? Gastric. How do we avoid it? Is it something to do because kita tak makan ke? Macam mana? Sebenarnya saya pun tak tahu pasti ya. Secara kasarnya saya rasa macam disebabkan tak makan. Itulah biasanya kita dengar macam tu kan. Ya. Tapi saya melalui kehidupan sepanjang 2 tahun ni saya mengamalkan intermittent fasting. Yang mana ada kalanya dalam sebulan 3 hari saya tak makan. Tak ada pun gastrik. Dan dalam satu hari macam hari ni hari ni sekarang dah pukul 3, dah nak masuk pukul dah pukul 5.20 dah. Dah 5.20 saya tak makan daripada semalam. Oh ya? Pagi tadi breakfast ke apa kan? Saya okey. Sebenarnya bang, sebenarnya pada saya kurang makan ni dia lagi healthy tau. Ya, betul. betul. Abang tengok torture tu contoh tau. Tengok dia masih okey tau dia. Kan? Betul tak? Betul. Stable. Dia makan pun kadang tak makan, kadang dia makan, kadang tak makan, you know. Betul. Sometimes itu yang saya macam lagi satu saya research, breakfast ni tak sepatutnya ada. Betul. Kan? Itu breakfast adalah ajaran sesat yang dicipta oleh syaitan. untuk menyesatkan umat manusia. Percayalah cakap putih tu. Syaitan juga kena. Ada cakap, aku juga kau salahkan kan. Abang tengok cerita Lucifer lah. Tengok cerita Lucifer. Tengok 1-2 episod pertama dia je lah. Betul. Breakfast ni tak sepatutnya ada. Ini betul-betul. Ini satu, saya percayakan breakfast adalah satu ajaran syaitan. Nombor 2, itu adalah projek Illuminati untuk menyesatkan manusia. Kenapa tau? Breakfast is the most important meal of the day. Siapa? Illuminati ingin mengkayakan syarikat-syarikat pengeluar makanan cereal. Makanan cereal tu dipenuhkan dengan gula. Jadi agar manusia semua pagi-pagi ajak beli tu semua makanan-makanan cereal tu. Tengok fikir balik betul. Kita sendiri tak nak makan cereal pagi-pagi. Kita bagi anak kita pula makan cereal. Padahal kita tak nak makan benda tu. Kenapa benda yang kita tak nak kita bagi anak kita makan? Makan benda-benda mengaut-ngaut, baby food apa semua tu kan. Cubalah kau makan. Kenapa kau tak makan baby food tu? Oh, that is a food for baby. Tahu pun. Kau sendiri tak nak makan sebenarnya. Kau pergi bagi baby makan apa-apa. So janganlah makan breakfast. Betul. Jangan makan breakfast. Lagi kita sampai sekarang kita makan kalau biasa kalau orang kerja pagi ni kan. Sebelum kerja makan lontong kan, kena nasi lemak tu. Itu yang betul. Tu memang tak betul lah, torture. Tengok torture. Kadang-kadang makan, kadang tak makan. Tapi stable macam gitu elok je. Steady je. Lagi umur dia berapa? 50 plus. 59 kot. 59 lagi tau. Tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi. Exactly.
Sekarang gigi pun dah cantik. Dia dah pasal apa? Dah pasal? Wah. Siapa sponsor? Tak tahu. Lupa tanya dia. Lepas tu best lah. ada gigi. Tak makan ni. Tu ada kawan saya cakap, saya pagi-pagi mesti makan oats. Oats tu bagus untuk kesihatan. Ada beta glucan lah apa macam. Ada iron lah. Ada tu ada ni. Cakap sebenarnya tak makan lagi bagus. Kalau tak makan breakfast, tak makan, badan kita semalam tidur 8 jam. Lepas tu sekarang dah tak ada insulin dalam badan kita, lagi sihat. Ya, betul lah. Sebab tu abang tengok orang kita ni kan, tengok badan-badan diorang macam mana. Kan, semua gerubuk-gerubuk kan. Itu. Bukan diskriminasi. Bukan body shaming. Bukan body shaming, tidak. Yalah. Kita dah salah. Sebab pasal apa? Bila kita tegur, nanti dia cakap, dia dah tukarkan cara macam, wah semangat bro. Dah happy dapat, dia jadi happy. Padahal benda tu salah tu kan. Benda tak bagus kan. Dia dah distort kita punya perspektif kan. Distorting our perspective, what is good and what is bad. Ya. Sebab itulah masing-masing kan. Nanti kalau kita cakap alah, mati ajal tangan maut tangan dia pun. Itu part dia dah. Okey lah. Ajal tu tak payah cerita kita. Dia akan datang. Tapi hidup ni tak confirm. Itu je patutnya kita punya fikiran. Besok ni kita tak confirm hidup tu macam mana. Tapi mati tu besok confirm. Mati tu confirm kan. Kalau okeylah. Pasal diet tu. Saya berbual pasal kesihatan, rokok kat sini. Kau apa? Lu dua. Yeah. So withdrawal tu serius lah. So bila saya buat study, saya buat research semua kan. Kalau berhenti isap rokok mendadak tu, benda-benda macam tu boleh berlaku. Withdrawal. But you didn't smoke so how long have you been smoking? Saya smoke sekejap je. Sekejap kan? Saya and then you can get that withdrawal like wow. Sejap tak sejap pun setahun kot. Setahun je, tapi macam mana tu orang yang lebih daripada 10 years, 15 years trying to quit tu macam mana tu withdrawal tu. But yalah. Tapi I think slowly kot. Ya. Badan-badan orang semua beza-beza. Ada orang yang isap rokok bertahun-tahun sampai umur 60, 70 isap rokok okey je. Doktor yang menasihatkan dia jangan isap rokok, yang mati dulu. Okay. Dia okey je lagi. Okey. Yang macam member saya punya bapak dah berumur lah dulu kan. Dia sakit, dia berhenti. Umur dah 60 lebih lah dia berhenti. Doktor cakap apa tau? Kalau bapak kau tak isap rokok, dia akan pergi. Lagi kelakar. Ya betul. Because dia punya heart something dah get used to it, dah something badan dia dah use dah bergantung pada nikotin dan so betul. Bapak kena isap rokok, cakap ni weird ni, kelakar saya kan. So jangan reduce, jangan berhenti mendadak macam saya lah. Gradually. Sebenarnya saya seorang yang ekstrim. Apa yang saya buat pun semua ekstrim. Kalau saya buat ala kadar tak boleh, tak jalan. Kalau saya nak cakap saya nak berhenti. Kalau tak, jangan. Kalau apa yang saya nak buat semua ekstrim. Kalau katalah tiba-tiba saya nak jadi seorang tok syekh ke kan, ahli dakwah, terus pendakwah bebas, dai Samad yang tiga muka dengan tongkat lah. Saya siap semua, tongkat, rambut, kopiah, sorban, jubah, tak ada kecil-kecil nak, seluar senting, mata celak, tak ada. Dagu hitam kan. Dagu hitam. Kalau tak ada benda ni saya hentak. Pancing bag tu dah tak pakai tangan kan. Baru dapat ahli syurga kan. Lepas tu jumpa orang macam ni, InsyaAllah. Baru meyakinkan. Dia ada ekstrim or tak ada. Itu je. So balik kepada yang abang tanya yang kita tukar channel ke lain Okay, sure. Apa yang saya jumpa, macam abang mention that time kan, dah jumpa jalan nampak. I think one of it was to be
and true to honest yourself. to yourself. Yeah. Correct. Yeah. Yeah. Itu yang saya find it kan. Truth and baik dalam segi apa pun, music dan juga penulisan ni kan. It must be like, I think for now I want to write, saya nak mula writing kisah-kisah apa yang saya alami. Because saya perasan orang lebih suka cerita yang jujur daripada fake stuff, you know. Betul. Ya. Itu yang rugi lah, saya tak dapat. Dah umur 20 lebih dah 30 lebih baru dapat benda tu. But okay lah. Slowly lah. Never too late. Tadi bila cakap pasal jujur, never too late, yeah. Cuba kita perhalusi apakah itu jujur kejap sama-sama kita try menghalusi apa jujur. Apa jujur tu kan? Bila kita tulis dengan jujur tu apa maksudnya? Bagi saya jujur cerita kisah yang benar dalam kehidupan seseorang. Nah, dia bukan direka-reka, bukan hanya untuk kata orang tu menyedapkan telinga masyarakat. Contohnya, ada perkataan tu macam kita tak sepatut digunakan mungkin kepada orang lain, perkataan ni macam terlalu kasar ataupun like bangsat. Contohnya bangsat kan macam kasar ni kan. Kasar. Tapi kalau kita being fake, kita tak jalan ke mana. Contohnya kita tengok filem KL Gangster. Sekarang diorang dah menggunakan ayat-ayat seperti sial. Seperti ni, but look, they are moving forward. They are boom 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 boom, because that is what is our community the way how they talk, how they spoke, so selagi kita menjaga sekat-sekat something that to cover, untuk baikkan nak benda lembutkan tu, supaya lembutkan benda tu, selagi tu kita tak akan ke depan. Susah kita nak ke depan, susah. Betul lah. But of course you will get macam, of course orang akan kecam orang akan kecam teruk-teruk definitely, but end of the day is kita buat benda yang baik pun akan dikecam, kita buat benda yang tak baik pun akan dikecam, so I just do what I want to do. Ya, betul lah, buat je lah apa yang kau rasa betul nak buat kan. Jujur ni adalah satu perkara yang bagi abang jujur ni apa? What's your opinion, pendapat? Saya pun when you wrote a lyric, you suka tulis pasal diri you, ataupun you suka pilih tulis pasal orang lain ke, dengar cerita daripada orang lain ke, ataupun you just write a story yang dah imajinasikan dalam kepala otak abang? How you do it? Saya agaknya saya reka satu cerita tu lah. Ada yang reka. Ada yang saya reka, tapi rekaan kita tu mesti berdasarkan kepada realiti yang boleh terjadi. Katalah saya nak buat satu lagu pasal saya berapa bulan sudah saya buat lagu pasal perkahwinan, hari kahwin, hari perkahwinan seseorang tu. So hari yang indah tu, contoh saya tak ingat tajuk dia apa. Katalah saya nak buat lagu hari perkahwinan, hari yang indah. So dalam bayangan saya, saya nak buat satu lagu macam ni, hari yang indah. Bangun-bangun pagi pun dah indah dah. Macam baik pagi ni, macam semua bright, semua burung, semua sedap. Lepas tu menjelang tengah hari, segala berjalan lancar. Itu yang saya imagine bagaimana kehidupan di hari perkahwinan tu berlaku. Everything about this day today beautiful, as though the universe conspire, semua bersatu, bersekongkol untuk membahagiakan kau pada hari ni. Itu ya dalam bayangan saya. Okey, dan dalam bayangan saya hari yang sedemikian boleh terjadi, boleh wujud.
Dan dan sekarang saya nak cakap hari ni saya nak buat satu lagu hari perkahwinan dan segala yang berlaku hari ni semua sui. Bangun pagi patut kena pergi office kadi pukul 8 jam pula jam malam pula rosak, bateri mampus. Bateri mati. Lepas tu tengah hari kena langgar ada aksiden. Lepas tu petang ada kematian jiran. Malam ni nak kahwin dekat sebelah rumah jiran tu kematian. Macam mana nak buat ni? Okey. Lepas tu apa terjadi pada hari opposite. Lepas tu pada hari perkahwinan tiba-tiba ini kita kena buat keputusan kan. Apa khabar dengan hari perkahwinan tu? Saat perkahwinan tu. Jadi tak jadi. Saat perkahwinan tu pula lelaki tu ditangkap. Okey. Okey. Jadi bila kita cakap perkahwinan ni jadi berjalan lancar, despite everything yang berlaku pun perkahwinan ni jalan lancar. So apakah realiti kejujuran cerita ni? Kejujuran cerita ni adalah apa terjadi pun benda yang nak jadi tu akan jadi juga. Walaupun jadi pengajaran dia ni, dia kalau tidak jujur dalam cerita ni, tiba-tiba di saat perkahwinan tu tiba-tiba Sultan Brunei datang turun dan bagi emas permata. Dia macam ini tak logik sangat ni. Benda-benda yang diletak-letak, dibuat-buat tu tak okey. Dia mesti natural, dia mesti jujur macam tu. Pada asasnya penceritaan saya akan menuju pada arah-arah macam tu lah. Apa yang berlaku. Lepas tu, dan apa yang kita boleh belajar daripada kisah ni. Itulah kejujuran dia. Dan katalah kita berlakon dari tu kan. Saya kalau orang kenal saya, generally saya seorang yang soft spoken. Saya cakap dengan orang hormat biasanya. Bukan angkat diri, tapi inilah hakikat dia. Saya dah 51 memang tahun. Memang I know you bang. Saya kalau kat Lucai tu kan, saya terus terang dalam banyak-banyak orang saya suka berbual. You ada one of them. Serius. Kita kalau berbual pun bukan sampai 1 jam, 2 jam. Lebih je sampai kalau sampai dapatnya 5 jam akan balik kan. Benda pelik-pelik yang kita tak boleh cerita kat sini pun banyak kan. Because end of the day we cannot think that kita mentang-mentang kita ni berumur, we know more than thing and then kita tak nak belajar dengan budak yang muda. Apa yang orang tua ada, orang muda tu tak ada. Tapi apa yang orang muda tu ada, orang tua tu tak ada. So for me like, kalau masing-masing can share knowledge together, that what makes special lah dalam benda tu lah kan. Saya rasa kalau ada benda yang saya boleh kongsi kan daripada sesiapa kan, jangan berhenti belajar lah. Jangan berhenti nak tahu pasal kehidupan ni. Jangan berhenti nak tahu pasal alam ni. Dan setiap orang ada benda untuk ajar kita. Ini dalam perbualan saya dengan semua orang, saya nak tahu apa yang saya boleh belajar daripada orang ni hari ni. Yang tu saya rasa adalah satu pengamalan yang saya secara sedar saya mesti letak otak saya. Kita kena berhenti, kita kena terus belajar, baca, dengar cakap orang apa. Maksudnya apa yang orang ni boleh ajar pada kita. Tadi yang saya cakap, yang saya ni generally soft spoken, tetapi saya tidak malu untuk menggunakan perkataan-perkataan kesat kalau saya rasa ianya perlu. Katalah saya marah dengan orang, saya cakap apa pendapat. But so far saya tak pernah nampak abang marah. Cuma dekat YouTube tu je lah. Kat YouTube tu. Kalau orang cakap apa pendapat saya pasal dia tu, saya cakap dia tu bangsat. Dia seorang yang sangat bangsat. Saya guna perkataan yang kasar tu, tapi saya betul-betul merasakan kejujurannya. Tadi kita guna ayat jujur kan. Kalau kita nak guna perkataan kita kena gunakan dia dengan jujur. Saya rasa dia tu bangsat. Jadi saya jujurnya rasa dia bangsat. Dia tu bangsat lah. Saya tak gunakan perkataan tu macam sekadar nak letak perkataan yang kasar terhadap benda yang taklah berapa kasar. Kalau saya cakap, kalau saya guna perkataan sial, dia tu sial. Maknanya dia ni, kalau sial ni, kalau kau berkawan dengan dia, kau akan malapetaka. Sebab dia sial betul dia ni. Betul. Saya tak guna macam sial lah dia tu. Saya tak kerti pakai tu. Saya memang kalau dia tu memang tak boleh harap dia tu memang kurang ajar je. Bloody he's a fucker. Saya don't mind kata tu because saya honestly feel macam tu. Yang tak jujurnya tu, kalau yang tak jujurnya macam kalau apa pendapat pasal si bangsat tu tadi tu kan. Dia tu
tak baik. Itu bukan orang. Kita tidak menggunakan perkataan yang tepat. Ya itu yang salah tu. Bila kita buat lagu pun kan, walaupun lagu tu kata melodi tu melankoli, sedih kan. Hatiku terasa sesal kerana dia bangsat. Amin. Betul. Katalah kalau kita perlu untuk menyatakan melodi tadi tak kena lah. Kata melodi kena kan. Tapi itu idea tu. It's a good idea tu. Katalah kita buat lagu trash, kata aku sungguh marah, dia sangat basah. Kena kan. Kena. Aku sungguh marah, dia sangat dia sangat jahat. Okey dia sangat tidak berkelakuan sopan. Mana gitu? Mana? Tak, itu tak jujur. Itu memang tak jujur. Itu fake tu. Kalau jumpa orang macam tu, siku dia. Siku dia. Aduh. Betul lah. Tapi like what you mention tadi macam lagu ballad tadi macam lagu yang sedih tu kan, bila hatiku macam you mention tadi kan, sebabkan sifat bangsatnya tu, lagu slow ke apa kan, something like that kan. Itu good idea tu sebenarnya bagi saya. boleh digunakan tu kalau sebab orang tak pernah guna buat aktifan je. Ya betul lah. Tapi kalau makcik-makcik dengar memang macam-macam apa dah. Makcik dengar memang takkan suka. Kalau makcik tu suka, something is wrong with you kalau makcik tu suka. Maknanya kau tak hip. Makcik tak patut suka kita. Itu dia. Dan makcik ni bukanlah bukanlah ukuran umur tau. Bukan kita cakap makcik tu bahasanya umur dia 50, 60, 70, tak. Kadang-kadang ada budak umur 18, umur 22 pun perangai macam makcik. Mentaliti dia makcik. Dia tak rock and roll, dia tak dengar Pink Floyd. Tahun 2000-an dulu dia tak dengar Muse. Dia tak itu play. Sama sekarang ni bila cakap lagu Scandinavian ni semua keras sangat lah lagu. Betul.